Hai, Assalamualaikum. Okay, so apa itu Google? Google ni rasanya jangan kata yang adik-adik yang dah sekolah, budak-budak kecil umur 3, 4, 5 tahun pun rasanya dah familiar sangat dah dengan Google, dah selalu sangat dengan perkataan Google kan. Jadi Google ni awal-awal dulu kita kenal dia sebagai search engine lah, ataupun in Malay, in bahasa kita panggil dia sebagai engine carian. Okay, so Google ni diasaskan pada tahun 1998. Sedikit info berkenaan dengan Google. So dia diasaskan pada tahun 1998 oleh dua orang pelajar PhD. So pelajar PhD ni asal-asalnya bangunkan Google ni untuk tujuan research project mereka. So awal tu dia bangunkan Google ni untuk research project. Okay. Jadi so Google ni pada awal-awalnya dia lebih kepada search engine lah. Dia lebih pada search engine. That's why sampai sekarang kalau kita nak tahu apa-apa, kita sembang dengan kawan, kau Google lah kan. Maknanya semua merujuk kepada Google. Mungkin kalau kita tak guna Google pun, tapi mesti kita akan, maknanya kita anggap Google tu sebagai istilah untuk search engine kan. Jadi sikit-sikit kau tak tahu, Google. Sikit-sikit tak tahu, Google kan. So dia dah jadi macam dah biasa dah dengan kehidupan kita Google ni kan. Okay. So kini kalau kita tengok Google ni dah sangat sebati ya, sangat sebati dengan semua orang kan, dengan semua orang. Jadi tak heranlah kalau Google ni dah pun dikenali sebagai diiktiraf sebagai laman web yang paling banyak dilawati di seluruh dunia. Okay, so antara beberapa aplikasi Google juga berada dalam senarai laman web yang paling terkenal. Google kan dia banyak produk dia kan. So ada beberapa produk Google yang terkenal. Contohnya seperti YouTube. YouTube siapa tak kenal kan. Anak saya 2 tahun pun dah memang kenal YouTube. Blogspot, okay. So contoh kedua-dua aplikasi ni, YouTube dengan Blogspot, adalah kedua aplikasi Google ni merupakan berada dalam senarai laman web yang paling terkenal. Okay. So aplikasi Google ni mula diperkenalkan pada tahun 2006. Okay. So pada tahun 2006 dia dikenali sebagai dengan nama Google Apps. Google Apps. Masa tahun mula-mula 2006 dulu kita panggil himpunan aplikasi Google yang banyak ni. Kita ada Gmail kan. Kita ada apa lagi? Time tu kita ada Hangout kan. So aplikasi Google himpunan ni kita panggil masa tu sebagai Google Apps. Seterusnya pada tahun 2016 aplikasi Google ni dijenamakan semula ataupun rebranded dengan nama G Suite. Okay. Dan seterusnya sekali lagi pada tahun 2020 dia dijenamakan lagi sekali, rebranded lagi sekali dengan nama barunya iaitu Google Workspace. So kalau adik-adik perasan ni dekat Google je ada perkataan Google Workspace tu, sebenarnya Google Workspace tu merujuk kepada Google Apps ataupun G Suite yang kita pernah panggil dulu-dulu. So dia merupakan himpunan produk Google banyak-banyak kan. Kalau sekarang produk Google dah sangat banyak. YouTube, Blogspot tadi kan. And then kita ada Google Mail, Gmail, kita ada Google Meet, Google Drive, Google Sheets, Google Docs. Banyak kan macam-macam. So semua tu himpunan tu kita panggil sebagai Google Workspace. Dan of course produk-produk Google ni yang tersedia untuk kita guna ni memang sangat memudahkan urusan harian kita kan. Tak kisahlah orang yang dah bekerja ataupun yang masih belajar kan. So maknanya produk Google ni memang sangat membantulah, sangat membantu memudahkan urusan kita seharian kan. Jadi kadang-kadang kalau terfikir macam manalah hidup tanpa Google ni kan, mesti susah kan. Jadi sampai ke tahap macam tu nak bayangkan betapa Google ni sangat-sangat membantu kita punya kehidupan seharian kan. Selain daripada tu bagusnya Google ni sebab dia juga tersedia dekat Play Store, dekat App Store. So maknanya kita boleh download
Kita boleh download Google Drive masuk dalam handphone, kita boleh download Google Docs, Google Sheet masuk dalam handphone. So maknanya kalau kita dah tutup PC pun, kalau kita bekerja contohnya atau kita berbisnes sebagai contoh, kita dah tutup PC pun, kita still boleh access kita punya Google Sheet, kita still boleh access kita punya data dekat Google Drive melalui handphone. So senang kan? Okay, so basically ni antara produk Google ataupun kita panggil like I said just now Google Workspace. Okay, so ini antara produk Google yang kiranya terkenal jugalah yang biasa digunakan kan. Banyak lagi daripada ni sebenarnya yang juga terkenal, contoh macam YouTube. Tadi kan Blogspot tu pun antara yang terkenal jugalah. So yang paling banyak kita guna of course Gmail lah kan. Gmail daripada sejak awal dulu diperkenalkan lagi Gmail lah yang paling awal kita guna kan. Lepas tu barulah kita start guna Google Meet musim-musim pandemik ni kan. Semua dah expert Google Meet. And then Google Drive kan. Google Drive adalah tempat di mana storan untuk kita simpan all the data. Tak kisah apa benda yang kita ada, kita nak simpan, kita boleh simpan dalam Google Drive tu. Kan? Maknanya kita ada data, kita ada file, kita ada folder. Apa-apa juga yang kita nak share, yang kita tak nak share, even kita nak simpan pun kita takut simpan dalam PC satgi hard disk crash ke apa, kan? Ataupun laptop hilang ke apa, habis dengan segala data hilang kan. So kita nak selamat, kita simpan dekat Google Drive. Google Drive insya-Allah as long as kita ingat password dia, kan, insya-Allah. As long as kita tak share password tu dengan orang lain, kan, kot lah kita share dengan orang lain tu terdelete ke apa, insya-Allah selamatlah file tu dalam Google Drive. Okay, we also have Google Calendar. Okay, Google Calendar, dia synchronize dengan kita punya handphone kita boleh set macam tu. Maknanya kita buat event apa-apa dekat Google Calendar, kita boleh tengok dekat handphone senang. Boleh remind dan sebagainya kan. And then we also have Google Maps. Kan, nak cari tempat boleh Google berapa jauh jarak rumah kita ke tempat sekian-sekian sebagai contoh. And then we also have Google Sheets. Google Sheet ni dia macam adik-beradik tiri Excel lah. Kan dia lebih kurang je dengan Excel. So kalau adik-adik biasa, maknanya ada pengalaman guna Excel, insya-Allah tak ada masalah nak gunakan Google Sheets. Dan kita ada juga Google Docs. Okay, Google Docs ni sama dengan Word. Dia lebih kurang je, dia tak jauh beza. Cuma Google Docs ni secara online lah. Okay, kalau Word tadi dia kita kena install semua kan. Tapi Docs ni, ada Google Docs ni secara online. And then we also have Google Slide. Kalau tadi Google Docs macam Microsoft Word, Google Slide dia macam Microsoft PowerPoint. And lastly, we also have Google Sites. Google Sites ni lah yang kita gunakan untuk develop website. Kalau sebelum ni kita nak kita nak develop website cukup susah kan. Kalau saya ingat masa saya belajar dulu, awal-awal tahun 2000 dulu, nak bangunkan website tu bukan senang. Kena belajar coding kan. Jadi dia memang mengambil masa nak bangunkan website. Tapi sekarang banyak aplikasi yang kita boleh gunakan untuk develop website dan antaranya adalah Google Site. Jadi Google Site tu dalam beberapa masa, beberapa minit je kita dah boleh dapat hasilkan website kita sendiri. Okay, next kita tengok sikit pasal kelebihan Google Workspace. Okay, so Google Workspace ni adalah like I said just now, himpunan produk-produk Google kan. So bila adanya Google Workspace ni, dia sangat membantu kita in terms of berkolaborasi lah. Kita nak collaborate dengan kawan kita di mana-mana mereka berada, senang kan. And then kita produk-produk Google ni pun dia mudah digunakan. Dia bukanlah sejenis produk yang susah, yang tak friendly, tak. Tapi sebenarnya produk Google ni sangat friendly dan sangat mudah untuk digunakan. Kalau kita nak ajar orang untuk guna pun dia senang. Jadi dia mudah insya-Allah untuk digunakan. Keboleh capaian, nak capai pun senang. Kan? Nak capai pun senang. As long as kita ada internet, insya-Allah kita boleh akses segala file ataupun data yang kita simpan dekat kita punya Google Workspace tu. Okay, sebagai contoh kita save dekat Google Drive tadi, insya-Allah kita boleh capai bila-bila masa, janji ada internet lah. Okay, keselamatan. Okay, keselamatan, kalau kita perasan bukan mudah-mudah Google nak bagi kebenaran untuk orang yang mungkin tak biasa. Contoh, kita biasa
login email dekat satu PC kan. Tiba-tiba kita pergi somewhere else, kita nak login email kita. Jadi bukan mudah-mudah kita nak masuk kepada email tu. Dia akan minta kita, dia akan send kod dekat handphone kita. So kita kena, maknanya kita kena tulis kod tu. Kita kena type kod tu dekat kita punya PC kedua yang kita cuba access tu. Maknanya bukan mudah-mudah Dia sangat, Google Workspace ni sangat selamatlah setakat ni insyaAllah. Maknanya dia bukan mudah-mudah bagi, maknanya kalau contoh ada tiba-tiba kawan kita nak access kita punya email ke kan, walaupun dia ada password, belum tentu dia boleh dapat access kita punya email tu. Jadi dia punya keselamatan kat situ boleh setakat ni insyaAllah terjamin lah. Maknanya dia bukan mudah-mudah kan, maknanya dia ada beberapa tapisan kat situ. Sebelum dapat masuk tu ada beberapa tapisan. Jadi kalau berjaya melepasi tapisan tu, barulah kita boleh access email sebagai contoh kan. And then cloud storage. Like I said just now, all the data dalam Google Workspace ni disimpan dekat cloud storage. So bila cloud storage, di mana-mana sahaja kita boleh access the data kan. As long as kita ada internet connection, okay, kita boleh access data tu walaupun dalam bentuk apa sekalipun yang kita dah simpan. Jadi itulah kelebihan dan kebaikan yang disediakan oleh Google Workspace kepada kita untuk digunakan. So itu saja untuk slide kali ini. Kita jumpa lagi untuk sesi seterusnya. Bye. Assalamualaikum.